Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Sufyan hendak mengajar matematik tahun 6, bertajuk Selesaikan Masalah Panjang, Jisim dan Isi Padu CE Cair. Dipersilakan. Contoh 1. Jisim badan Maria ialah 68 kilogram. Dia mengalami masalah obes berdasarkan jisim tinggi dan umurnya. Dia berusaha menurunkan jisim badannya dengan berbasikal sejauh 3 kilometer dan berjoging sejauh 2,5 kilometer setiap hari selama 4 minggu. Selepas itu, jisim badannya telah susut sebanyak 5% daripada jisim asalnya. Hitung jisim badan Maria yang baru. Maklumat yang diberi ialah jisim Maria ialah 68 kilo. Kemudian dia berbasikal 3 kilo sejauh dan berjoging 2,5 kilo selama 4 minggu. Jadi susut 5%. Soalan yang dicari ialah jisim berat Maria yang baru. Pertama sekali, banyak maklumat yang dibagi ni. Apa yang perlu murid-murid buat dulu ialah dekat sini dia susut sebanyak 5%. Jadi kita kena kira berat badannya sebenar selepas susut ialah 100%, tolak dengan 5%. 5% tu adalah susut badannya. Berat sebenarnya adalah 95%. Kemudian daripada peratus ni 95% darab dengan 68 kilogram dia yang awal-awal berat dia. Jadi 95% darab dengan 68 kilogram. Jadi kita masukkan dulu sifar apa yang ada 95 dengan 100. Sifar 5. 95 bagi dengan 5 dapat 19. 100 bagi dengan 5 dapat 20. Apa lagi yang boleh masuk ialah sifar yang ni 68 dengan 20. Kita boleh bagi dengan 4. 68 bagi dengan 4 akan dapat 17. 20 bagi dengan 4 akan jadi 5. Kita salin semula. 19 darab dengan 17 bagi dengan 5. 19 dengan 17 berapa? Kira dengan bentuk lazim. 323/5. Dan jawapannya 64.6 kg. Inilah berat baru Maria. Yang maklumat yang dibagi ni 3 kilo dengan 2.5 ni tak perlu kira sebab dia dah total semua jisim yang telah melakukan exercise ialah susut 5%. Kita pergi pada contoh yang lain. Puan Ina membeli selai kain yang panjangnya 14 meter berharga 210. Kain itu dipotong kepada 7 bahagian yang sama panjang. Dia menggunakan 3 bahagian daripada kain itu untuk membuat alas meja. Berapakah panjang kain dalam meter yang digunakan untuk membuat alas meja? Hitung harga kain alas meja itu. Okey. Jadi maklumat yang dibagi ialah di sini. Dipotong 7 bahagian, kemudian menggunakan 3 bahagian. Yang nak cari ialah panjang dalam meter alas meja.
dan harga dia. Okay, kita selesaikan. Fahamkan ayat ni dipotong kepada 7 bahagian yang sama panjang. Kalau ikut dalam gambar raja ni, boleh kita buat dalam pecahan. Dipotong pada 7 bahagian. 3 yang diguna iaitu 3/7 darab dengan berapa panjang semuanya kain itu adalah 14 meter. Kita selesaikan. 14 dengan 7 ada sifir tak? Sifir berapa? Sifir 7. 7 bagi 7 akan jadi 1. 14 bagi 7 akan jadi 2. Jawapannya 3 darab dengan 2 meter. Meter akan dapat 6 meter. Yang ini jawapan untuk berapakah panjang kain dalam meter yang digunakan untuk membuat alas meja. Okey. Yang lagi satu, harga dia. Harga. Jadi 3/7 darab dengan harga dia berapa? 210. 3 dengan 7 tak boleh bagi, tak ada sifirnya. 210 dengan 7 ada sifirnya. Kita masukkan 7 bagi 7 akan jadi 1. 21 bagi 7 akan jadi 3. Dan ada lagi sifar di sini. Jadi jawapannya 30. Untuk yang ini kita teruskan. 3 darab dengan 30 akan dapat RM90. Itulah jawapan untuk harga kain alas meja. Seterusnya soalan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan kedudukan 3 tempat di sebatang jalan yang lurus. Ini rumah Haziq, masjid, pusat beli belah. Haziq memandu dari rumah ke pusat beli belah. Dalam perjalanan pulang, dia singgah solat di masjid. Perjalanan yang dilalui oleh Haziq itu menggunakan 2 liter petrol. Jika dia memandu dengan kelajuan yang sama, berapa liter petrolkah yang digunakan untuk jarak 1 km? Dari rumahnya pergi sini membeli belah, pulang berhenti dekat sini masjid. Jadi yang ni 15 km. Yang ni dah beri 5. Jadi bakinya adalah 10 km laluan dia sepanjang perjalanan menggunakan petrol 2 liter. Untuk 3, 10 tambah 15 akan jadi 25 km. Minyaknya guna 2 liter. Soalan nak 1 km. Berapa liter? Okey. Jadi caranya ialah kita pergi daripada sini pergi sini akan jadi darab. Yang ini akan jadi bahagi. Ayat matematiknya ialah 1 km darab dengan 2 liter bahagi dengan 25 km. Pertama sekali kita kena masukkan kilometer dengan kilometer, akan tinggal liter. Kemudian 2 liter bahagi dengan 25. Dapatlah jawapan seperti yang dikira ini. Sifar kumpulan sifar 8 liter. Contoh yang lain pula. Murid dalam kumpulan A diberi tugasan membuat aiskrim berpandukan suatu resepi yang diberikan. 2 bahan utama yang digunakan oleh mereka ialah gula dan susu penuh krim seperti dalam gambar di samping bahan-bahan yang lain. Jika mereka ingin menggunakan sekotak susu berisi padu 1 liter, berapakah jisim gula yang diperlukan? Faham ke tak murid-murid ni?
Okey, dia diberi tugasan membuat aiskrim. Jadi bahan utama ialah gula 140 gram dan susu penuh krim ialah 250 ml. Jadi jika mereka ingin menggunakan sekotak susu pada 1 liter, berapakah jisim gula yang diperlukan? Okey. Kita buat ada panah 2 ni sebab ada 2 unit, iaitu gram dengan ml. Jadi kita nak cari soalan kat sini dulu. Yang penting kita kena cari jisim dia, iaitu gram. Okey, dia nak cari jisim gram. Jadi kita ambil jisim juga kat sini. Apa jisimnya? Ialah yang ini 140 gram. 140 gram. Kemudian yang ini apa? 250 mililiter. Yang ini okey. Yang ini mesti ml juga, kena sama unit. Jadi 1 liter. 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi kita letak sini 1000. Okey. Barulah kita buat ayat matematiknya ialah, okay, pertama kena buat cara macam ni. Ni darab, yang ni bahagi. Ayat matematiknya ialah 1000 mililiter darab dengan 140 gram bahagi atau per dengan 250 ml. Okey, kita masukkan. Okey, kalau nampak 25 ni, kita boleh masukkan dengan sifar 25. Tapi sebelum tu kita masukkan sifar dulu. Sifar dengan sifar. Cukup satu dulu. Okey, kemudian baru kita masukkan yang lain pula. 25 bagi 25 akan jadi 1. 100 bagi 25 akan jadi 4. Ingat sifar 25. Kita salin semula. 4 darab dengan 140 gram per 1. Jadi per 1 ni tak payah kita kira. 4 darab dengan 140 akan dapat 500 560 gram. Sama dengan jawapan ni. Okey, kita pergi terus pada contoh yang ke-6. Darjah menunjukkan isi padu air 120 liter, iaitu 1/3 daripada isi padu tangki. 1/3 daripada isi padu tangki. Okey. Masa yang diperlukan untuk mengisi 120 liter air itu adalah 30 minit. Dengan kadar kelajuan air yang sama. Berapakah masa yang diperlukan untuk memenuhkan air di dalam tangki itu? Wah, jadi nak kena penuhkan dalam ni tangki ni. Pening juga soalan ni. Okey. Cara dia macam ni. Soalan nombor 6. Yang pertama, kita nak tahu satu tangki tu boleh dapat berapa liter. Yang sini maklumat dia dah bagi. 1/3 daripada tu darab isi padu tangki. Maknanya isi padu semua. Anu penuh lah. Sama dengan 120 liter. Yang 3 ni, bila kita pindah ke sini, dia akan jadi darab. Dan ayat matematik dia akan jadi macam ni. Sama dengan 1 darab dengan anu. Sama dengan kita salin semula. 1 darab dengan anu sama dengan 120 liter darab dengan 3. 1 darab anu akan jadi anu. 120 darab dengan 3 jadi 360 liter. Okey, apa dah siap ni?
cara cikgu ialah anak panah 2 sebab melibatkan liter dan masa. Jadi nak cari soalan ni adalah masa. Sini adalah masa. Jadi minit. Atas pun minit. Jadi yang sini apa nak letak? Sini kita letak liter. Ni pun liter. Okey. Yang ini maklumat dibagi ialah 120 liter. Berapa minit dia dapat isi? 30 minit. Kalau penuh 360 liter, berapa minit? Jadi kita siapkan buat ayat matematik dia. Yang ini pergi dia akan darab, yang ini pergi akan jadi bahagi. Ayat matematiknya ialah 360 liter darab dengan 30 minit bahagi dengan 120 liter. Jadi kita potong unit ni, liter dengan liter dah potong, dah tinggal minit. Jadi kita potong, kita masukkan sifar dengan sifar ni. Kemudian 36 dengan 12 boleh tak bahagi? Sifir berapa? Sifir 12. 12 kali 12 dapat 1. 36 kali 12 dapat 3. Jadi 3 darab dengan 30 minit. Dan jawapannya adalah 90 minit. 90 minit ni kita akan tukarkan dia dalam jam dan minit. Macam mana kita nak tukarkan dia? 90 minit tolak 60 minit. Kenapa 60 minit? Sebab 90 ni dah lebih sejam, jadi 60 minit tu sejam. Jadi tinggal 30 minit. Yang ini 1 jam, yang ini 30 minit. Okey, itu untuk soalan nombor 6. Dan banyak lagi soalan-soalan contoh yang lain. Setakat situ saja cikgu tunjukkan. Dan sekarang ni murid-murid kena buat latih diri. Muka surat 130. Terima kasih Cikgu Sufian yang telah memberi penerangan selesaikan masalah itu tadi. Sekian, terima kasih.